perbincangan dibawa secara mendalam dalam konteks pembelajaran seni kepimpinan politik Tun Mahathir, kita akan bentangkan terlebih dahulu senario masalah yang bertajuk "Kuasa Bukan Segalanya" sebagai pencetus pembelajaran bagi memenuhi keperluan amalan pembelajaran kepimpinan berwawasan berasaskan masalah. Senario masalah yang dipilih adalah ucapan penuh Tun Mahathir yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara pada 26 Februari tahun 2020. Kata beliau dalam ucapannya, "Terlebih dahulu izinkan saya memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana keadaan politik negara yang agak kucar-kacir dan mungkin menimbulkan keresahan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Seperti umum ketahui, saya telah menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, saya telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong kemudiannya, dan setelah berbincang selama lebih 1 jam, Tuanku telah bersetuju menerima surat peletakan jawatan saya dan setelah itu menitahkan saya supaya menjadi Perdana Menteri interim. Ada banyak sebab mengapa saya meletak jawatan, tetapi cukuplah saya katakan bahawa saya merasa kononnya mendapat sokongan dari semua pihak sehingga saya tidak dapat memilih pihak mana yang saya pilih. Selain itu, terdapat juga tuduhan bahawa saya tidak berniat untuk melepas jawatan dan gila kuasa. Maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai be all and end all adalah matlamat saya. Bagi saya, kuasa dan kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah untuk kebaikan negara. Kerana itu saya meletakkan jawatan kerana bagi saya ternampak bahawa bagi orang politik yang terpenting ialah parti mana yang memerintah, sama ada yang kalah atau yang menang. Sebenarnya saya telah janji akan letak jawatan untuk memberi peluang kepada Dewan Rakyat menentukan siapa yang akan mengganti saya. Jika benarlah saya masih disokong, saya akan kembali. Jika tidak, saya akan terima siapa sahaja yang dipilih. Jadi peluang untuk menukar kepimpinan memang ada. Hanya saya berpendapat oleh kerana saya disokong oleh kedua-dua pihak, masa untuk saya letak jawatan belum tiba. Saya minta diberi masa, tapi parti saya bersatu memutuskan untuk keluar dari Pakatan Harapan. Ada juga ahli dari parti komponen parti lain yang akan keluar. Dengan pelakuan ini, kerajaan Pakatan Harapan akan gugur. Kesannya jika bersatu sokong PAS dan UMNO, maka parti-parti yang kalahlah yang akan mendirikan kerajaan. Kerajaan ini akan didominasi oleh UMNO sebagai parti yang terbesar. Saya sanggup terima ahli UMNO yang keluar UMNO dan menyertai parti lain. Tetapi UMNO akan sertai kerajaan campuran ini sebagai parti UMNO. Ini tidak dapat diterima oleh saya. Maka terpaksalah saya letak jawatan. Sebagai manusia biasa, saya tidak sunyi dari melakukan kesilapan. Saya mohon maaf jika peletakan jawatan saya ini adalah salah. Yang di-Pertuan Agong bertitah supaya saya dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Saya sedar apa juga yang dilakukan oleh saya sekarang akan ditentang dan ditolak oleh ramai. Tetapi mungkin ada yang menyokong. Saya tidak cari untuk disukai ramai. Saya hanyalah membuat sesuatu saya anggap baik bagi negara. Orang politik dan parti politik terlalu utama politik sehingga lupa negara menghadapi masalah ekonomi dan kesihatan yang mengancam negara. Saya berpendapat, betul atau tidak, politik dan parti politik perlu diketepikan buat masa sekarang. Jika dibenar, saya akan cuba adakan pemerintahan yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Hanya kepentingan negara sahaja yang diutamakan. Jika diizinkan, inilah yang akan saya cuba. Saya berdoa dan saya pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya diberi petunjuk dalam usaha ini. Simulasi diagnostik faktila. Langkah seterusnya adalah proses diagnosis dan inquiry untuk memahami secara mendalam senario masalah dengan mengenal pasti fakta, mendefinisi terma-terma, menjana idea, meneroka isu pembelajaran dan merancang pelan tindakan. Langkah ini diringkaskan sebagai faktila. Pendekatan ini agak berbeza dengan langkah fila yang diperkenalkan dalam bab-bab yang terdahulu dengan penambahan aspek definisi terma pada langkah yang kedua. Keseluruhannya terdapat 5 langkah utama bagi proses diagnosis menggunakan pendekatan faktila ini. Langkah pertama, kenal pasti fakta. Proses mengenal pasti fakta bertujuan membahagikan senario masalah kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah difahami, diuruskan dan dikaji seterusnya. Berdasarkan senario masalah yang dikemukakan di atas, berikut disenaraikan pembahagian secara tersusun fakta bersama terma-terma penting, termasuklah nama khas
singkatan, peribahasa, simbolan bahasa dan apa-apa istilah yang perlu didefinisikan dan diperjelaskan sebelum proses pembelajaran diteruskan. Fakta 1. Terlebih dahulu, izinkan saya memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana keadaan politik negara yang agak kucar-kacir dan mungkin menimbulkan keresahan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Fakta yang kedua, seperti umum ketahui, saya telah menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, saya telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong kemudiannya, dan setelah berbincang selama lebih 1 jam, Tuanku telah bersetuju menerima surat peletakan jawatan saya dan setelah itu menitah saya supaya menjadi Perdana Menteri Interim. Fakta yang ketiga, ada banyak sebab mengapa saya meletak jawatan, tapi cukuplah saya katakan bahawa saya merasa kononnya mendapat sokongan dari semua pihak sehingga saya tidak dapat memilih pihak mana yang saya pilih. Selain itu, terdapat juga tuduhan bahawa saya tidak berniat untuk melepaskan jawatan dan gila kuasa. Maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai the all and end all adalah matlamat saya. Bagi saya, kuasa dan kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah kebaikan negara. Kerana itu, saya meletak jawatan kerana bagi saya ternampak bahawa bagi orang politik yang terpenting ialah parti mana yang memerintah, sama ada yang kalah atau yang menang. Fakta yang keempat, sebenarnya saya telah janji akan letak jawatan untuk memberi peluang kepada Dewan Rakyat menentukan siapa yang akan mengganti saya. Jika benarlah saya masih disokong, saya akan kembali. Jika tidak, saya akan terima siapa sahaja yang dipilih. Jadi peluang untuk menukar kepimpinan memang ada. Hanya saya berpendapat oleh kerana saya disokong oleh kedua-dua pihak, masa untuk saya letak jawatan belum tiba. Fakta 5, saya minta diberi masa tetapi parti saya bersatu memutuskan untuk keluar dari Pakatan Harapan. Ada juga ahli dari parti komponen lain yang akan keluar. Dengan perlakuan ini, kerajaan Pakatan Harapan akan gugur. Fakta 6, kesannya jika bersatu sokong PAS dan UMNO, maka parti-parti yang kalahlah yang akan diri kerajaan. Kerajaan ini akan didominasi oleh UMNO sebagai parti yang terbesar. Saya sanggup terima ahli UMNO yang keluar UMNO dan menyertai parti lain. Tapi UMNO akan sertai kerajaan campuran ini sebagai parti UMNO. Ini tidak dapat saya terima. Maka terpaksalah saya letak jawatan. Sebagai manusia biasa, saya tidak sunyi dari melakukan kesilapan. Saya mohon maaf jika peletakan jawatan saya ini adalah salah. Fakta yang ketujuh, Yang di-Pertuan Agong bertitah supaya saya dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Saya sedar apa juga yang dilakukan oleh saya sekarang akan ditentang dan ditolak oleh ramai. Tapi mungkin ada yang menyokong. Saya tidak cari untuk disukai ramai. Saya hanyalah membuat sesuatu saya anggap baik bagi negara. Fakta ke-8. Orang politik dan parti politik terlalu utama politik sehingga lupa negara menghadapi masalah ekonomi dan kesihatan yang mengancam negara. Saya berpendapat betul atau tidak, politik dan parti politik perlu diketepikan buat masa sekarang. Jika benar, saya akan cuba adakan pemerintahan yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Hanya kepentingan negara sahaja yang diutamakan. Jika diizin, inilah yang akan saya cuba. Saya berdoa dan saya pohon kepada Allah SWT saya diberi petunjuk dalam usaha ini. Langkah kedua, definisi terma. Kefahaman yang jelas terhadap terma-terma ini akan memudahkan proses pembelajaran dan perbincangan selanjutnya. Terma adalah terdiri daripada nama khas, singkatan, peribahasa, simpulan bahasa dan apa-apa istilah yang perlu didefinisikan dan diperjelaskan sebelum proses pembelajaran boleh diteruskan. Berikut disenaraikan ke semua terma-terma penting yang dikenal pasti, termasuklah yang muncul lebih daripada sekali. 1. A means to an end. 2. Be all and end all. 3. Allah SWT. 4. Berdoa. 5. Bersatu. Yang ke-6. Dewan Rakyat. Yang ke-7. Gila kuasa. Yang ke-8. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang ke-9. Kerajaan Campuran. Yang ke-10. Kerajaan Pakatan Harapan. Yang ke-11. PAS. Yang ke-12 Perdana Menteri Interim, yang ke-13 Perdana Menteri ke-7, yang ke-14 Petunjuk, yang ke-15 Politik, yang ke-16 Tuanku, yang ke-17 UMNO. Sebanyak 34 terma dapat dikenal pasti, termasuklah yang disebut secara berulang melebihi sekali. Setelah diteliti secara terperinci, terdapat hanya 17 terma yang perlu diperjelas definisi dan maksud setiap satunya agar dapat memudahkan proses memahami senario masalah secara mendalam dan seterusnya membantu proses pembelajaran terarahkan diri yang akan dilaksanakan selepas proses diagnosis dan inquiry ini. Proses mengenal pasti maksud dan definisi boleh dibuat melalui amalan rujukan segera kepada kamus, tesaurus dan juga ensiklopedia sama ada yang bercetak ataupun secara atas talian, secara dalam talian. Pastinya akan lebih mudah secara dalam talian, khususnya dengan adanya kamus, tesaurus, Wikipedia dan berbagai ensiklopedia atas dalam talian serta enjin pencarian seperti Google Search dan sebagainya.
Contohnya frasa bahasa Inggeris be all and end all. Rujukan kamus Merriam Webster menjelaskan bahawa makna frasa ini adalah prime cause, essential element, punca utama, elemen penting, the most important part of something or the reason for something, bahagian terpenting suatu perkara atau sebab untuk melakukan suatu perkara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk terma-terma dan frasa lain yang disenaraikan sebelum ini dalam di dalam perbincangan bab 10 buku ini. Senarai terma ini boleh dirujuk dari semasa ke semasa ketika proses diagnosis dan inquiry berjalan sehinggalah kepada proses pembelajaran terarah ke diri selepas itu. Senarai ini juga boleh ditambah baik penjelasannya dari semasa ke semasa untuk menambahkan penguasaan korpus bahasa dan juga istilah. Langkah ketiga, penjanaan idea. Proses penjanaan idea adalah langkah menghubungkaitkan antara fakta yang telah dikenal pasti dengan pengetahuan lepas kita. Proses ini kebiasaannya dibuat secara bebas tanpa perlu membuat rujukan mendalam kepada mana-mana sumber. Ia lebih merupakan proses sumbang saran untuk menguji pengetahuan dan penguasaan ilmu sedia ada kita. Oleh itu tidak perlu risau sekiranya kita tidak dapat mengemukakan idea yang bernas atau banyak. Apa yang penting, proses ini akan membuat kita menyedari sejauh mana penguasaan ilmu kita dan mengenal pasti jurang ilmu yang perlu diisi dalam proses seterusnya. Sebagai contoh, disenaraikan beberapa idea yang mungkin boleh dijana daripada fakta satu, iaitu fakta satu. Terlebih dahulu izinkan saya memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana keadaan politik negara yang agak kucar-kacir dan mungkin menimbulkan keresahan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Antara idea yang boleh dijana ialah satu, Tun Mahathir merasa kesal di atas tindakannya yang menyebabkan krisis politik dalam negara. Yang kedua, wujud krisis politik berkaitan dengan jawatan Perdana Menteri dan pembentukan kerajaan yang memerintah. Yang ketiga, rakyat berada dalam keadaan bimbang, terutama mereka yang sedang memikirkan tentang penularan wabak COVID-19. Kini terpaksa berfikir tentang krisis politik. Untuk perbincangan selanjutnya tentang langkah ketiga dan proses penjanaan idea bagi fakta-fakta kedua sehinggalah seterusnya, tuan-tuan dan puan boleh merujuk bab 10 buku saya. Langkah keempat, penerokaan isu pembelajaran. Langkah penerokaan isu pembelajaran adalah melibatkan proses inquiry dan penyoalan terhadap setiap idea yang dijana untuk menghubungkan antara pengetahuan sedia ada dengan isu yang perlu dipelajari selanjutnya bagi mengisi jurang ilmu ataupun knowledge gap yang telah dikenal pasti wujud hasil proses penjanaan idea sebelum ini. Persoalan yang dikemukakan akan membolehkan kita mengenal pasti jurang yang perlu dipenuhi melalui proses pembelajaran terarah ke diri yang akan dilaksanakan selepas proses menyusun tindakan lanjutan. Sebagai contoh, disenaraikan beberapa isu pembelajaran yang dapat dijana daripada fakta satu. Daripada idea satu, isu pembelajaran yang boleh dijana adalah satu, apakah yang dilakukan oleh Tun Mahathir? Yang kedua, kenapakah Tun Mahathir merasa bertanggungjawab terhadap situasi krisis politik yang berlaku? Yang ketiga, bagaimanakah maklum balas rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Isu pembelajaran bagi idea yang kedua, yang pertamanya, bagaimanakah bentuk krisis politik yang berlaku? Siapakah yang terlibat dalam krisis ini? Apa perkaitan antara jawatan Perdana Menteri dengan proses pembentukan kerajaan? Seterusnya, isu pembelajaran untuk idea yang ketiga, iaitu pertamanya, bagaimanakah rakyat menyuarakan kebimbangan mereka terhadap krisis politik yang berlaku? Apakah yang dimaksudkan dengan wabak COVID-19? Bagaimanakah seriusnya wabak COVID-19 di Malaysia pada masa tersebut? Untuk perbincangan selanjutnya tentang langkah keempat dan proses penjanaan isu pembelajaran bagi fakta kedua sehingga seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk bab 10 buku saya. Langkah kelima, pelan tindakan pembelajaran. Langkah terakhir dalam proses diagnosis dan inquiry ini adalah merancang pelan tindakan pembelajaran terarah ke diri. Antara langkah penting dalam pelan tindakan ini adalah mengenal pasti disiplin ilmu yang akan diterokai, sumber yang akan dirujuk, pendekatan rujukan dan pembelajaran serta kaedah menilai pencapaian proses dan penguasaan isi kandungan. Setiap masalah yang wujud di sekeliling kita adalah berbentuk pelbagai disiplin dan pertindahan disiplin ataupun transdisipliner. Jarang kita temui satu masalah yang berbentuk disiplin ilmu tunggal ataupun single disipliner. Sama seperti senario masalah yang berkaitan dengan ucapan Tun Mahathir yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Walaupun pada asasnya kita sedang berusaha mempelajari disiplin ilmu sains dan politik, tapi sebenarnya di dalam masalah ini terdapat pelbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan. Untuk mengenal pasti disiplin ilmu tersebut, kita perlu merujuk kembali kepada senarai terma dan isu pembelajaran yang telah kita hasilkan sebelum ini. Untuk meneroka pembelajaran terarah ke diri bagi peristiwa langkah Sheraton ini, tuan-tuan dan puan-puan dijemput merujuk kepada bab 10 buku saya dan pastinya maklumat yang terdapat dalam buku ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami latar belakang peristiwa ini.
Namun begitu, pembacaan dan rujukan sumber-sumber lain yang berkaitan juga perlu untuk memastikan kita mendapat pandangan yang berbeza dan juga daripada pelbagai sudut.